Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini sekali lagi kita dipertemukan Allah. Harapan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan agar semua daripada kita ini sentiasa diberi pemeliharaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjalani kehidupan ini dalam keadaan kita sentiasa diradai Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita nak membicarakan satu tajuk yang sebenarnya dekat dengan kehidupan manusia. Jangan sombong. Sombong, takabur, ego, gunalah apa istilah pun, tetapi memberi maksud seseorang itu menjadi seseorang yang takabur, yang sombong. Dan sebenarnya sombong, takabur ini adalah penyakit hati. Penyakit hati. Dia bukan kerana faktor tertentu, tetapi faktornya yang paling besar ialah kerana jiwanya sakit, hatinya menderita. Justru itu Rasulullah SAW dalam hal ini sendiri menyebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Rasulullah menyebut, ketahuilah bahawa dalam jasad, dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada seketul daging. Idza saluhat, jika bagus, jika baik, maka seluruh anggota menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau rosak, kalau binasa, maka seluruh anggota menjadi rosak. Ketahuilah bahawa itu adalah hati. Kerana itu juga Nabi SAW, di antara doanya yang masyhur ialah Rasulullah SAW tidak pernah putus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu, pegangan akidah yang betul, agama yang benar. Maka bila kita menyebut jangan sombong, sebab kita manusia ini tidak layak untuk sombong. Tak layak. Tak layak untuk sombong. Bukan tak boleh, tak layak. Sebab apa tak layak? Sebab kita ni manusia. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah ciptakan manusia ini pula mimma immahin, daripada air yang hina, nak gambarkan siapa kita. Kemudian kalau kita dapat nikmat pun, nikmat itu adalah pemberian Allah. Kita nak sombong atas pangkat kita sebagai contoh, jangan sombong. Allah yang kurniakan pangkat itu. Kita nak sombong kerana kita ada harta, jangan sombong kerana harta itu juga adalah pemberian Allah. Kita nak sombong kerana kuasa kita, kita boleh mengarah sesiapa, jangan sombong kerana kuasa itu adalah pemberian Allah. Kita nak sombong kerana anak kita semua berjaya, jangan sombong. Itu semua adalah dengan izin Allah, Allah yang bagi, Allah yang kurniakan. Kita nak sombong kerana perniagaan kita berjaya, jangan sombong. Kejayaan perniagaan kita sebenarnya adalah dengan izin Allah. Allah yang bagi, Allah yang kurniakan. Bila Allah yang bagi, Allah yang kurniakan, Allah boleh ambil bila-bila masa, Allah boleh tarik bila-bila masa. Kalau kita sombong kerana kita ada pangkat, bila-bila masa Allah boleh ambil pangkat kita. Kita tak ada pangkat, tak ada kedudukan, Allah boleh ambil. Kalau kita sombong tadi, saya katakan kerana faktor kita berjaya dalam perniagaan, jangan sombong, Allah boleh gagalkan kita bila-bila masa. Maka pendek kata, kita manusia tidak berhak sombong.
yang maha mempunyai kesombongan sebenarnya ialah Allah Al-Mutakabbir. Allah yang memiliki sifat itu sebab Allah yang mencipta kita, Allah yang menjadikan kita. Justru itu juga dalam kehidupan kita ini disebut dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, bahana ataupun bahaya kesan orang yang sombong. Kita mulakan dengan apa yang pernah disebut oleh Nabi kita SAW. La yadkhulul jannata fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin atau kama qala. Rasulullah menyebut tidak akan masuk syurga kalau dalam hatinya, dalam jiwanya sebesar zarah, sekecil zarah. Zarah ni apa? Kalau dulu-dulu dalam kitab-kitab Jawi dulu dia terjemah zarah ni biji sawi, kecil macam biji sawi. Hari ni mungkin atom yang terlalu kecil, molekul yang terlalu kecil. Kalau ada sombong, la yadkhulul jannah, tak layak masuk syurga, kata Nabi. Kemudian orang yang sombong ni, dia ini akan dijauhkan daripada mendapat nur cahaya Al-Quran. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah menyebut, aku akan palingkan daripada ayat-ayatku, daripada tanda kebesaran aku, orang yang sombong di atas muka bumi tanpa sebab, tanpa kebenaran. Orang yang sombong dia tak dapat memahami. Dia melihat sesuatu tetapi tidak dapat memahami. Dia tidak boleh membuat analisa yang betul, termasuklah bagaimana proses untuk dapatkan hidayah, proses untuk mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan sesuatu yang boleh kita lebih dekat dengan Allah dalam proses kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara penuntun yang dirahmati Allah, jangan sombong. Itu perkara yang kita nak bincangkan hari ini. Jangan sombong ini, ada beberapa tempat kita tak boleh sombong. Jangan sombong. Apa yang kita tak boleh sombong, apa jenis sombong-sombong yang dilarang oleh agama, yang dilarang, yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa perkara yang insya-Allah sama-sama kita kongsikan pada pagi ini. Cuma untuk seketika barangkali kita berehat dan kita jumpa selepas ini. Bicarakan tajuk pada pagi ini, jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong pada siapa? Yang pertama, jangan sombong kepada Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Dan Allah beri ancaman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, sesungguhnya orang yang takabur daripada mengabdikan diri kepada aku, mereka ini akan masuk ke dalam neraka Jahannam ramai-ramai dalam keadaan hina dina. Orang yang sombong, orang yang sombong. Banyak contoh orang yang sombong kepada Allah. Orang yang sombong kepada Allah, kita ambil contoh watak yang namanya Fir'aun. Satu gelaran yang diberi pada zaman kuno Mesir dahulu, rajanya namanya Fir'aun. Satu gelaran. Pemerintah Mesir ketika itu namanya Fir'aun. Apa kesombongan Fir'aun? Sombong dia sampai peringkat ana rabbukumul a'la, saya ni Tuhan kamu paling tinggi. Dakwa Fir'aun, sombong kepada Allah, takabur kepada Allah, mengaku dirinya Tuhan. Dan kita lihat juga Namrus, kisah dalam kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Namrus yang mendakwa bahawa dirinya mempunyai keupayaan untuk berperang dengan Tuhan langit, nak bunuh Tuhan. Sebab dapat nikmat macam-macam, dapat kedudukan macam-macam, maka satu peringkat bila rasa terancam nak berlawan dengan Tuhan. Ini kita kata barangkali insya-Allah kita tak sampai ke peringkat tu. Tak sampai ke peringkat kita mengaku Tuhan, na'udzubillah min zalik.
tak mengaku, tak sampai peringkat nak berlawan dengan Tuhan. Tapi mungkin kita tak sebut, tapi mungkin dalam erti kata hakikatnya memang ada wujud di situ kesombongan terhadap Allah. Tak semayang, nampak mudah, tapi itu tanda sombong kepada Allah. Allah menyebut wa aqimis solah, hendaklah kamu dirikan sembahyang. Tiba-tiba kita tak sebut, saya tak nak sembahyang, tapi dari sudut amalan kita tak sembahyang, seolah kita tak hiraukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu namanya sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Kita ada kemampuan, haul pun ada, nisab pun ada. Kita tak kata kita tak nak berzakat, saya tak suka zakat, kita tak kata, betul. Tapi kita tak laksanakan. Itu pun satu bentuk kesombongan kepada Allah. Allah beri kita macam-macam nikmat di dunia ni. Ada keluarga, ada kenderaan, ada pangkat, ada kedudukan, ada kawan, ada rakan, ada segala-galanya. Tiba-tiba kita sombong kepada Allah, kita tak tunduk kepada Allah. Dalam tak tunduk kepada Allah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pasti sekali sifat seperti ini menggambarkan orang itu sombong, takabur kepada Allah. Jadi tak boleh takabur, jangan takabur kepada Allah, jangan sombong kepada Allah. Ingat kita makhluk. Kita makhluk. Kita bila-bila masa boleh diambil oleh Allah. Kerana itu bila bercakap soal kematian ini, Al-Quran istilahkan dengan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana pun kamu berada, bagaimanapun keadaan kamu, yudrikumul maut, kematian ini akan mencari kamu. Mati ini akan cari kamu, cari. Istilah adraka yudriku, dia akan cari. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada satu tempat yang begitu kukuh, bangunan yang kukuh, tapi yudrikumul maut, mati akan menyapa kamu. Dan satu hakikat, satu realiti yang tak boleh kita tolak hari ini, kematian hari ini lebih mudah. Bila-bila masa boleh berlaku. Nak banding dengan dulu, dengan zaman kemajuan hari ini, dalam industri hari ini. Jadi kalau saya boleh guna istilah peluang, barangkali peluang untuk meninggal dunia tu, ataupun kemungkinan untuk meninggal dunia itu lebih luas. Meninggal dunia dalam tidur pun ada, aksiden pun ada, jantung kerana serangan jantung pun ada. Macam-macam yang berlaku hari ini. Ini satu hakikat yang berlaku di hadapan kita. Jadi tidak ada sebab kepada kita untuk sombong. So tak boleh sombong kepada Allah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Baik, itu bentuk kesombongan yang pertama. Bentuk kesombongan yang kedua ialah sombong kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengambil ungkapan orang dahulu, bila mereka menolak Rasul-Rasul, antara sebabnya mereka menyatakan, in antum illa basyarum mithluna. Macam mana kami nak beriman pada kamu, wahai Rasul? Kamu ni macam kami juga. Makan macam kami, minum macam kami, pergi pasar macam kami. Sebab apa kami nak beriman? Cakap orang dulu. Bila mereka menolak, sombong terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Alhamdulillah, kita percaya kepada 24 Rasul yang lain, dan kita percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dari sudut kata-kata kita, mungkin kita tak sombong terhadap Nabi, mungkin tak sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga boleh dikatakan sombong kalau kita mengabaikan peringatan Rasul. Kita mempermudahkan apa yang pernah disebut ingatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan Al-Quran, pegang teguh dengan sunnah. Tiba-tiba kita buat tak ambil hal, tak pusing, tak fikir pun. Itu juga menandakan kita sombong terhadap Rasul. Dan insya-Allah saya akan perincikan lagi bentuk kesombongan kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dapat jadikan ianya sebagai sebadan dan kita tak lakukan dalam kehidupan kita.
Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita berehat seketika dan insya-Allah kita jumpa selepas ini. Sombong terhadap Rasul juga, saudara, boleh terjadi apabila kita memandang ringan apa yang disebut oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi. Dan bila kita tak mencintai Rasulullah dengan erti kata yang sebenarnya, tidak mahu mengenali kehidupan Nabi, tidak mahu berinteraksi bagaimana memahami sunnah Rasulullah SAW, tidak mengheraukan siapakah keluarga Rasulullah, siapakah yang disayangi oleh Rasulullah. Tidakkah itu juga menandakan kita sombong terhadap Nabi kita SAW? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita sifat untuk kita menyayangi, menghargai apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu bentuk sombong yang kedua. Sombong yang ketiga ini ialah sombong yang berlaku hari-hari, iaitu sombong sesama manusia. Menganggap dirinya adalah hebat, orang lain tak hebat, orang lain tak ada, orang lain tak punya apa-apa, dan rasa dianya mempunyai segala-galanya. Maka sifat seperti ini dicela oleh agama, diletakkan sebagai satu bentuk sifat mazmumah, sifat yang dikeji, sifat yang tidak akan disukai oleh mana manusia pun. Orang yang sombong ni sebenarnya semua peringkat orang tak suka dia. Orang sombong, orang takabur, orang takabur. Kadang-kadang istilah orang guna ini orang ego. Orang ego siapa suka? Baik, kadang-kadang manusia ni dia sombong ni kerana ada sebab dia rasa sombong ni. Perkara ni sebenarnya dianalisa oleh banyak ulama, termasuklah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Mengikut kajian dia kata yang manusia ni jadi sombong ni ada beberapa perkara, ada beberapa faktor. Saya sebutkan sebahagiannya. Antaranya kata Imam Ghazali, orang tu sombong ni kerana ada ilmu. Istilah Imam Ghazali ada ilmu. Mungkin dalam dunia ini saya boleh tambah, saya gunakan istilah ilmu dan kepakaran. Dia sombong kerana dia ada ilmu, dia ada kepakaran tertentu. Dia rasa dialah, orang lain tak boleh, dialah yang paling hebat, orang lain tak ada kepakaran, kata dia. Itu kerana ilmu, kerana kepakaran orang sombong. Kemudian kadang-kadang orang sombong ni bukan faktor hidup biasa ni, kerana amal ibadat pun dia rasa sombong. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita. Dia rasa sombong, dia rasa takabur sebab dia boleh buat ibadat ni banyak. Orang lain tak boleh, kata dia. Orang lain tak mampu buat semayang duha macam dia ni hari-hari. Lepas tu doa Allahumma inna duha duha'u wal baha baha'u. Orang lain tak boleh, kata dia. Aku boleh. Sombong. Kadang orang sombong ni kerana keturunan, kerana nasab. Dia duk ceritalah keturunan dia mulia. Dia kata orang lain semua hina, keturunan saya saja mulia. Sombong. Baik, kadang-kadang orang sombong ni, kata Imam Ghazali, kerana bangga dengan kecantikan dia. Cantiklah. Kalau perempuan cantik, wanita cantiklah. Kalau lelaki barangkali istilahnya tampan, handsome. Dia rasa cukup, dialah paling handsome, dia paling cantik. Sombong. Kadang-kadang Imam Ghazali kata sombong ni kerana harta. Dia ada harta yang banyak. Kadang juga kerana sombong ni kerana kuasa, kuwah, kerana ada kekuasaan, dan boleh bertindak kepada orang lain. Baik. Dan juga kata Imam Ghazali, sombong ni kerana faktor dia ramai pengikut. Pengikut dia ramai. Baik. Kalau saya ambil 7 contoh ni yang disebut Imam Ghazali ni, kalau kita tengok betul-betul, semua ni yang dia boleh terjadi perkara ni semua dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Ilmu Allah yang bagi, kepakaran itu Allah yang bagi kat dia, bagi ruang pada dia belajar, Allah yang bagi. Kemudian dia boleh buat ibadat, itu Allah yang bagi taufik. Allah yang bagi taufik, yang dia jadi mudah rajin semayang apa semua tadi, Allah yang bagi taufik.
Yang tentang keturunan tu dia sendiri tak tahu dia keturunan mana, tapi Allah tentukan. Kita tak boleh tentukan ayah mak kita. Kita boleh tentukan, Allah yang tentukan. Nak sombong apa? Nak sombong kerana kecantikan, Allah bagi. Cantik, handsome tu Allah bagi. Allah yang tentukan. Kita nak baiki macam mana, rupa kita macam ni lah. Nak ubah macam mana lagi. Allah yang bagi. Tak boleh sombong. Harta, Allah yang bagi. Dengan usaha kita, Allah yang dorong kepada kita. Jadi tak boleh sombong. Nak sombong kerana kuasa, Allah yang bagi. Tapi ingat, Allah boleh tarik bila-bila. So tak boleh sombong, tak boleh takabur. Pengikut ni biasanya pengikut ni sebab kita ada seratu. Kita mungkin ada pangkat, adalah pengikut, ada orang bawah kita. Kita ada pengikut mungkin kerana kita kaya. Tapi kalau kita pangkat tak ada, kuasa tak ada, kaya tak ada, nak cari pengikut kat mana? Jadi di situ juga kita lihat itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ni yang kita dapat ni diberikan oleh Allah. Jadi kita tak boleh sombong, kita tak boleh takabur, kita tak boleh rasa besar diri. Tapi sifat yang perlu ada kepada kita, kalau kita dapat semua tadi, ilmu, cantik, apa semua sekali tadi, sifat kita ialah, orang mukmin ialah bersyukur, bukan sombong. Bersyukur. Macam yang disebut oleh perkataan yang disebut oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, ini merupakan kurniaan Tuhan saya. Dapat nikmat perintah jin, perintah manusia, duduk dalam istana, pindah singgah sana, Balqis dalam sekelip mata. Nabi Sulaiman tak kata, ini kehebatan aku. Tidak. Tapi Nabi Sulaiman menyebut, hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan Tuhan saya. Untuk apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Allah uji saya ni jadi manusia yang bersyukur ataupun yang kufur kepada Allah. Yang bersyukur melahirkan rasa syukur. Yang kufur tadilah yang antaranya sombong. Merasakan yang didapat itu kerana kebijaksanaannya, kemampuannya, daya fikirnya dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang boleh kita buat, tuan-tuan, puan-puan, ialah dalam hidup ini kita tak boleh sombong. Sama ada sombong kepada pencipta kita, na'udzubillah. Nak sombong pada Allah, na'udzubillah. Sombong kepada Nabi kita, na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita sombong kepada Nabi kita yang bawa sinar harapan kepada kita. Nak sombong kepada hamba Allah yang lain, tak perlu sombong. Sebab ini adalah pemberian Allah. Dan bila Allah beri, dia boleh tarik. Tapi kita sifat orang mukmin yang seharusnya ada kepada kita, bila kita dapat kebaikan-kebaikan dalam hidup, kita syukuri. Ini adalah nikmat Allah. Kalau kita diuji oleh Allah pula, kita terima dengan hati yang sabar. Kita sabar dengan segala ujian Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kalau kita mengamalkan budaya jangan sombong, orang seronok kita, orang suka kita. Orang suka bergaul dengan kita, orang suka dekati kita. Kalau kita berniaga pula, orang mudah berurusan dengan kita. Kalau kita bekerja di kaunter perkhidmatan pula, orang seronok datang kaunter, bercakap dengan kita, berbincang dengan kita. Sebab kerana kita tak sombong. Tapi kalau kita sombong, kita tak akan ke mana, kita akan rugi. Bukan sekadar rugi di dunia, tetapi rugi yang berterusan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, barangkali sekadar itu yang dapat saya utarakan pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah ianya menjadi manfaat kepada diri tuan-tuan dan juga pada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.